الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وسدد قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله إخواني وأخواتي رحمكم الله. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah dan inayahnya dapat kita hadir ke masjid yang penuh keberkatan pada pagi hari ini. Bersama-sama kita melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Dan seterusnya kita terus beriktikaf sementara menanti terbitnya matahari. InsyaAllah kita isi ke ruang kosong ini dan sama-sama kita bertadabbur ke sebahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar supaya ianya menjadi penawar vitamin bagi rohani kita untuk menghadapi ujian-ujian kehidupan yang makin hari menuju ke saat kehancuran dunia ini yang penuh mencabar. Berbagai-bagai ujian, berbagai bala petaka Allah turunkan untuk menguji kita sejauh mana kesabaran dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berbekalkan keimanan yang mantap, akidah yang kukuh, yang sempurna, tak mungkin kita dapat menghadapi ujian-ujian ini dengan penuh keredaan dan kesabaran. Sebab itu kita dapati ramai di kalangan masyarakat di luar sana, ada di kalangan mereka yang sanggup bunuh diri, terjun daripada jabatan, minum racun, tembak kepala dan sebagainya, kerana tidak berupaya menghadapi ujian-ujian yang Allah timpakan. Sedangkan setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita, semuanya mengikut kadar kemampuan iman masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberati seseorang itu dalam bentuk ujian dan sebagainya, melainkan mengikut kadar kemampuan iman masing-masing. Umpama kita ketika berada di bangku persekolahan, kanak-kanak darjah 1 apabila mendapat kertas peperiksaan sesuai dengan darjahnya, begitu juga yang tingkatan 5 ujiannya sesuai dengan tingkatan 5-nya. Makin tingkat, makin tinggi, maka makin payahlah ujiannya. Maka begitulah kehidupan kita di muka bumi ini. Setiap ujian yang menimpa mengikut kadar masing-masing. Maknanya semua manusia pada hakikatnya mampu, boleh menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kerana tak mungkin Allah uji kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Kerana Allah Maha bijaksana, lagi Maha adil. Namun kenapa ada di kalangan kita yang keluh kesah, yang tidak redha dan tak sabar menghadapi ujian?
kerana ada penyakit-penyakit di dalam hati. Ya, umpama mereka yang masuk ke dalam perasaan dalam keadaan tidak bersedia menghadapi ujian-ujian tersebut. Sedangkan soalan itu sama saja di kalangan sahabat-sahabat dia, tapi sebab dia masuk itu tanpa persiapan, membawa hati yang tak bersedia, tidak pernah nak study dan sebagainya, maka bila ujian berada di hadapannya, dia buntu. Kerana selama ini dia tidak pernah memikirkan akan ujian-ujian tersebut, kerana leka dengan kehidupan duniawiyah. Itulah anak-anak kita ketika perbiasaan yang bersedia pasti boleh menjawab soalan tersebut. Ada pun yang leka dengan kehidupannya, sibuk bermain-main dan sebagainya sehingga lalai di dalam pelajaran, dah pastilah mereka gagal nak menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Sedangkan soalan yang berada di hadapan mereka sama saja di hadapan kawan-kawan sekelas. Mengapa kawan lain boleh jawab, dia tidak boleh jawab? Bukan masalah persoalan itu, masalah diri masing-masing. Maka begitulah kehidupan kita di muka bumi ini, di dalam nak menghadapi ujian-ujian Allah Ta'ala, kita perlulah bersedia. Dengan arti kata lain, hati kita hendaklah sentiasa ready, bersedia, dan sentiasa faham yang kita sekarang berada di tempat ujian. Tidak boleh kita leka di dalam kehidupan ini. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat-nikmat kehidupan yang paling besar Allah beri kepada kita selain daripada iman dan Islam ialah nikmat kehidupan itu sendiri. Allah beri kita nyawa, Allah pinjamkan kita nyawa untuk kita berada di muka bumi ini. Maka nyawa kehidupan itu merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah beri kepada kita. Kerana sekiranya tidak ada nyawa, tidak ada arti nikmat-nikmat yang lain. Apa gunanya harta melimpah ruah kalau di saat harta sampai kepada kita, waktu itu nyawa kita ada ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa guna pingat darajat kebesaran, anugerah berbagai-bagai diberi kepada kita, sedangkan saat itu kita telah dibungkus dengan kain kafan. Tidak ada nilai lagi segala nikmat-nikmat tersebut. Kerana di saat itu nikmat yang paling besar kehidupan kita itu telah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Nabi SAW tiap-tiap kali bangkit daripada tidurnya akan melahirkan rasa kesyukuran yang amat besar di atas nikmat kehidupan. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku sementara di dalam tidur tadi, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Orang-orang ahli khair ataupun insan saleh sentiasa menyadari yang kehidupan ini adalah nikmat yang begitu besar daripada Allah Ta'ala, maka mereka sentiasa menghargai, maka digunakan nikmat tersebut 24 jam untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diisi dengan ibadah-ibadah sepanjang hayat, sama ada ibadah yang khusus maupun ibadah yang umum. Dan setiap kali insan soleh ini mengerjakan ibadah, tuan-tuan, mereka akan merasai, mungkinkah ini ibadah yang terakhir yang aku akan lakukan. Setiap kali mereka laksanakan ibadah, umpama yang subuh kita laksanakan tadi, ketika melaksanakan solat subuh tersebut, insan soleh ahli khair ini
akan merasai mungkinkah ya subuh ini ialah subuh terakhir aku buat hari ini, lepas ni tak ada subuh lagi. Maka begitu juga bila mereka solat zuhur, asar, isya dan sebagainya, segala ibadah-ibadah yang lain, maka ianya sentiasa merasai yang ibadah ini kemungkinan ibadah terakhir aku. Dalam keadaan begitu dah pastilah mereka akan melaksanakan ibadah tersebut dengan ibadah yang paling sempurna. Kerana ibadah itulah yang akan dipersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana orang yang insan soleh ini sentiasa menyedari yang umur kita, kehidupan kita, ajal maut kita ialah kuasa mutlak ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu bilakah umur kita, penghujung umur kita. Maka sebab itu setiap saat ketika umur akan boleh ditarik oleh Allah Ta'ala. Semua kita dah faham. Cuma keyakinan tersebut kadang-kadang ya, dengan sebab kehidupan dunia kita terleka, seolah-olah kita boleh hidup ya berpuluh tahun lagi ya, sedangkan umur itu boleh datang setiap saat dan ketika. Itulah yang dipanggil tulul amal. Tulul amal itu makna panjang angan-angan ya, orang panjang angan-angan ni maknanya dia seolah-olah boleh hidup lama lagi. Dia merasai. Antara tanda nak kenal orang yang ada sifat tulul amal ni, suka menangguh-nangguhkan ibadah. Contoh zuhur pukul 1:30. Pukul 1:30 azan, dia tak sembahyang lagi. Nak sembahyang pukul 3 nanti. Ini dipanggil orang tulul amal, panjang angan-angan tanpa sebab yang tak boleh tidak ya, dia menangguhkan tanpa sebab. Sedangkan antara 1:30 hingga pukul 3 itu ada kemungkinan ajalnya boleh datang di celah tersebut. Tapi orang yang ada tulul amal, seolah-olah ia boleh hidup sampai pukul 3. Sedangkan Nabi SAW tak kala menyuap makanan ke mulut, baginda berkeyakinan ya, bahawasanya maut boleh datang sebelum baginda menelan makanan tersebut. Bau suap tak yakin sempat telan. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keimanan, keyakinan. Bau suap tak yakin sempat telan, maut boleh datang celah tu. Bila Nabi melangkah kaki kanan, Nabi tak yakin boleh melangkah kaki kiri. Sebab kemungkinan maut boleh datang celah-celah sebelum mengangkat kaki kiri, mati kat situ. Sedangkan kita pukul 1:30 zuhur, betapa yakinnya kita pukul 3 boleh hidup. Kita leka dengan kehidupan dunia tanpa alasan-alasan yang munasabah. Lainlah kalau orang yang ada keuzuran terpaksa menangguhkan, itu pun dia perlu azam. Kita dalam kehidupan tuan-tuan ada dua azam yang wajib kita jaga. Satu dia panggil azam khas, yang kedua dipanggil azam am. Azam am tuan-tuan, balik saja kita. Ini pentingnya untuk didik anak-anak kita. Balik saja, maka wajib kita berazam. Ya Allah, aku dah balik, maka aku berazam sepanjang umur aku akan duduk dalam ketaatan, melaksanakan segala perintah Engkau dan meninggalkan segala larangan Engkau. Wajib tuan-tuan di saat mula balik kena ajar anak kita. Sebab itu kita kena catat tarikh lahir dia, supaya kita boleh ukur bila umur balik dia. Ya. Dan kadang kita tak tahu anak kita dah balik. Sedangkan ibu bapa perlu mendidik anak. Sejak balik saja kamu sekarang ni dah mula
ya, malaikat dah mula mencatat. Kalau sebelum ni kalam-kalam diangkat daripada kamu tak dicatat, mulai hari ni malaikat dah buka buku untuk kamu. Maka bersedialah anak aku. Qasad sekarang, azam dari hari ini untuk jadi insan yang saleh. Itu dipanggil azam umum. Ya, kalau kita tak azam sekarang tuan-tuan, wajib tuan-tuan. Ya, sebelum kalau kita belum azam dah 60 tahun 50 tahun tak pernah azam, maka saat ni perlu azam. Sampai ke mati aku nak duduk dalam taat. Azam yang kedua dia panggil azam khas. Azam khas ni bila tiap-tiap kali masuk fardu solat, masuk saja fardu solat, masuk waktu saja, maka kita kena pilih dua perkara. Sama ada terus melaksanakan solat tersebut di awal waktu, dan sekiranya kita nak menangguhkan solat kerana kita rasa waktunya panjang lagi, dengan sebab kita ada urusan yang terpaksa ditangguh, mesyuarat ke atau dalam perjalanan ke, tengah nak baca surau ni, maka waktu itu wajib kita berazam untuk melaksanakan fardu ini dalam waktunya. Itu dipanggil azam khas. Ya Allah, waktu dah masuk, patutnya aku solat sekarang, tapi sebab aku dalam perjalanan ni, jam ni, surau ke mana tak jumpa lagi, maka aku berazam ya Allah untuk laksanakan fardu zuhur ini dalam waktunya juga. Andai kata kita mati tak sempat solat, mudah-mudahan Allah kira orang yang bersolat. Tapi kalau kita tidak azam, ya, waktu dah masuk, dia biar begitu saja tanpa letaknya keazaman di hati untuk laksanakan solat tersebut, tiba-tiba tak sempat solat, mati dia, maka mati dia dalam keadaan tidak solat, berdosa tuan-tuan. Bagaimana nak mendapat husnul khatimah dalam keadaan kita mati tak solat? Ini perlu diambil kira. Ya, penting untuk didik dia kita dan anak-anak. Dalam kitab Selama Sebian ada sebut dua qasad tersebut. Ya, dua azam yang perlu ada dalam diri kita. Saya ulang balik, pertama dipanggil azam umum. Umum ni makna daripada balik sampai meninggal, tak kira ya, ibadah apa pun kau taatan, ya, yang Allah perintah aku akan laksanakan, ya Allah. Ya, jadi kita sentiasa ingat yang kita ini berada dalam perjanjian dengan Allah Ta'ala. Jadi sentiasalah kita menjaga diri kita. Ya, ada pun orang yang tidak berazam, dia lupa yang dia pernah berjanji dulu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Azam sebenarnya kita ingat balik, flashback balik, ya, janji kita dengan Allah di alam zurri dulu untuk taat kepada Allah. Ya, balik saja, ingat balik, perbaharui azam kita. Ya, janji kita dengan Allah, ya Allah, ya, aku berazam mulai daripada saat baliknya aku ini untuk aku menjadi hamba-Mu yang taat di atas segala perintah Engkau. Ya, dan aku akan meninggalkan segala larangan-larangan Engkau. Jadi mudah-mudahan bila kita dah azam begitu, kadang-kadang ada di antara perintah-perintah Allah kita terlanggar dengan sebab kelalaian kita. Mudah-mudahan Allah tak ambil kira. Ya, sebab kita dah berazam untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangan dia, tiba kita terlanggar juga. Mudah-mudahan Allah tak ambil kira, dan kita beri pula dengan taubat, dengan istighfar untuk memperbaiki, ya, segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tersebut. Itu panggil azam Yang kedua, saya ulang balik, azam khas. Ya, azam khas ni banyak orang leka, lalai. Bahkan tak ada yang tak tahu pun yang adanya azam khas ini.
Ya, mereka buat kenduri kahwin anak. Ya, daripada zuhur tu sampai pukul 4 tak sembahyang lagi. Ni tetamu berduyuk-duyuk ni. Ya, poket belah kiri belum penuh lagi. Belah kanan dah penuh dah. Kan tinggalkan sayang pula. Ya. Boleh nak tinggal kalau waktu masih panjang. Itu panggil waktu ikhtiar. Ya, zuhur kan panjang waktu. Dia mengalah waktu panjang. Umur engkau tu panjang ke tidak? Tu tuan-tuan. Ya. Zuhur waktunya panjang, dipanggil waktu ikhtiar. Masalahnya adakah umur kita sepanjang umur waktu masa zuhur itu? Itu yang perlunya hadir azam. Dipanggil azam khas. Ya Allah, aku berazam untuk laksanakan fardu zuhur ini dalam waktunya ini juga, bukan di luar waktu. Ya, maknanya kalau kita tengok leka-leka layan tetamu tiba-tiba tak sempat sembahyang, mati kita. Mudah-mudahan Allah kira sebagai orang yang telah sembahyang fardu zuhur. Maka begitulah setiap waktu masuk kita perlu pilih dua perkara tadi. Sama ada solat terus, ataupun kalau kita perlu menangguhkan solat kita, maka hadirkan azam. Yang kita membiar begitu saja, dipanggil orang yang lalai dengan kehidupan dunia daripada Allah Ta'ala. Itu Allah ingatkan kita dalam surah Al-Munafiqun tu. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kamu daripada ingat kepada Allah, daripada salat, daripada ibadah-ibadah yang lain, dilalaikan oleh harta benda kamu, dilalaikan oleh anak-anak kamu. Ya, sibuk melayan anak kita, pergi shopping ke Maidin ke mana, ya, tengah kat Maidin tu zuhur azan. Maidin ada punya azan ya. Perlu cari surau masa tu juga. Ataupun ya, kalau kita ada masalah ya nak terus solat, bolehlah kita tangguh kalau waktu tu panjang, tapi datangkan tadi. Datang apa? Azam. Ya Allah, zuhur dah masuk ni. Azan kami kuat lagi ya, aku belum pekak ni. Ya. Tapi aku tak sempat. Ni nak bayar ni nak barang ni nak tinggal macam tu. Ya. Maka aku berazam ya Allah, laksanakan zuhur ini dalam waktunya juga. Tengah-tengah tolak troli itu tak sempat sembahyang, mati. Mudah-mudahan Allah kira kita dah solat sebab kita azam tadi, bukan sengaja nak tinggalkan ya, tapi terpaksa. Tapi kalau kita membiar begitu saja ya, kadang-kadang azan tu pun tak dipedulinya, tak pernah menjawab azan. Allahu Akbar ya. Imam Sayyuti rahimahullah ta'ala berkata, dibimbangi orang yang dengar azan tak jawab, takut-takut mati besok tak boleh mengucap. Kata imam ya, bukan kata Nabi ya, kata ulama. Dibimbangi ya, orang doa azan, kita duk leka bersembang, tak jawab pun panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah panggil tu Allahu Akbar tu, Allah Maha besar. Ika agungkan Allah daripada yang kamu duk agungkan tu. Kadang-kadang kita mau agungkan kereta kita berkilat-kilat ya. Malaikat panggil apa, Bilal panggil, kita buat doa aja ya. Atau orang yang sombong act dengan Tuhan, seolah-olah kita kata peduli apa aku ya, besar-besar kereta aku besar lagi ya, perniagaan aku besar lagi, ni projek aku besar lagi ni. Tinggal begitu saja tanpa adanya azam tadi, dibimbangi kita termasuk dalam golongan orang-orang yang telah dilalaikan oleh harta benda dia, oleh anak-anak dia. Kata Allah dalam ayat tadi, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sesiapa yang buat demikian, maka dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Tentang yang dikasihi oleh Allah SWT, Imam Muslim rahimahullah ta'ala ada meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah bin Syikhir
Kata Abdullah bin Sikhir, tak kala beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membaca ayat Alhaakumut takatsur. Ya. Itu surah At-Takatsur tu, ya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Setelah Nabi baca At-Takatsur tadi, ya, kemudian Nabi bersabda, qala ibnu Adam, yaqul ibnu Adam, mali mali wa halaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Ya, anak Adam sering berkata, mali mali, ini harta aku, harta aku. Dia sibuk dengan dunia dia, habis bayang pun tidak, ya, asyik mikir mengumpul harta saja. Ya, mali mali, ni harta aku, harta aku, ni kebun aku, ni rumah aku, ni kereta aku, ni saham aku, ya, ni projek aku lah ni. Itu aja depan dia, yang dia keluar mulut dia tak lain. Dia setiap hari kalau jumpa sama dia, asyik bincang batu dah. Ya. Maka kata Nabi, wa halaka min malika, apa yang kau dapat pada harta kau itu? Illa ma akalta fa afnaita, melainkan apa yang kamu makan sampai habis. Itu saja kamu punya. Duit berjuta belian macam mana sekalipun, belum tentu kamu punya. Yang harta kamu punya sebenarnya apa yang kamu makan sampai habis. Yang tak habis tu bukan kamu punya juga, tong sampah punya, kucing punya. Ya, kita dah terhidang atas meja tu, adakah kita punya tu? Belum tentu. Ya, tadi pergi pasar malam, ayam golek ada, ayam panggang ada, ayam percik ada. Ya, macam-macam, sati ada, rojak ada, cincau ada, apa lagi, cendol ada, semua lepas tu. Rupanya besar nafsu dia, sebesar meja panjang tu. Lagi panjang meja, lagi besar nafsu, nak isi penuh meja itu. Tapi adakah dia punya rezeki? Dia kata, aku punyalah duit aku. Belum tentu. Yang kamu makan nanti kamu punya. Selagi kamu belum makan, belum punya lagi. Ya, kita dah cedok bola pinggang, boleh tentu kita punya. Buah dalam mulut, boleh tentu kita punya juga. Kadang-kadang kita tersedak, keluar balik. Ya, yang kita punya mana? Itu yang telan. Telan, dia proses jadi darah daging. Itu kamu punya, kata Nabi. Ya. Kemudian, wa ma labista fa ablaita, apa yang kamu pakai sampai rosak. Baju kita yang kita pakai sampai cari dia tak pakai punya, itu baju kita. Yang kita beli berdozin-dozin gantung dalam almari, itu bukan kita punya lagi. Ya, setiap kali dia pergi overseas, melancong ke mana, pergi Korea beli baju Korea, pergi Sri Lanka beli baju Sri Lanka, sari boleh belinya, kan pakai pun hiasan almari itu. Ya, pergi Jepun beli baju Jepun, penuh dalam almari, tapi tak pakai. Yang dia pakai pagoda cari kat ketiak itulah. Ya, setiap kali basuh je itu carinya. Dah itu yang kita punya. Dia ada satu perasaan seronok kat baju tu. Ni walaupun baju tu buruk, kita seronok pakai dia. Memang ada ditetapkan, itulah baju kita. Ya, ada tak perasaan tu? Tuan-tuan tak tahu lah, saya ada satu baju saya suka sampai orang-orang tak ada lain bang, baju ni macam ni. Dah kita seronok dengan baju tu, dah ditakdirkan itulah baju kita, kata Nabi. Habis yang bergantung tu bukan kita punya, beli saja, tengok saja. Ya, tak pakai pun, itu akan dihisap di akhirat besok. Jaga tuan-tuan, beli baju banyak-banyak, setiap helai yang kita beli tu semua akan dihisap. Maka gunakanlah baju tu pakai sekurang sekali buat ibadah. Setiap baju kita beli tu tuan-tuan, pakailah sekali kurang-kurangnya, bawa datang tarawih ni, datang sembahyang subuh. Moga bila hisap besok ada kat jawapannya, ya Allah aku gunakan sembahyang subuh sekali je.
Jadilah. Ini tak pakai langsung, bergantung kat lemari. Baik hadiah kat orang. Ya. Ada kan pakaian kita tak pernah pakai. Jaga-jaga bila dihisap besok tenganga nak jawab. Ya. Ni pinggan mangkuk. Ni kau ibu. Kau ibu pinggan mangkuk dia. Pantang pergi jumpa yang fashion moden dia, anak beli aja. Angkut penuh lemari kat rumah tu. Ya, pakai tidak. Ya, gunalah sekali hidang kat suami kat anak tu. Ya, ni hidang pinggang sompeng dah pecah. Ya, kat suami yang cantik boleh almari. Patut itu dipakainya hidang untuk suami keluarga setiap kali makan. Ya, nanti dihisap tuan-tuan. Semua yang kita dapat itu ya akan dihisap pada ayat tadi kan Allah kata apa ialah sekala malatus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian akan ditanya akan kamu daripada segala nikmat-nikmat yang kamu dapat. Ya. Itu yang kedua yang kita punya, kata Nabi, apa yang kamu pakai sampai rosak. Yang kamu beli beribu-ribu harga tu, ekstra sebagainya, sutra tak pernah pakai, itu bukan kamu punya. Ya. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta, apa yang kamu sedekahkan, fa amdaita, itulah yang kamu dahulukan untuk diri kamu. Dia pergi dulu tunggu dalam kubur, dia pergi dulu tunggu dekat sirat, dia pergi dulu tunggu kat yaumil mahsyar. Jadi kita sedekah. Macam kita pergi Mekah, sebelum kita buat umrah buat haji tu, kita pergi shopping dulu, beli kurma, beli apa, kirim dulu. Dia tak ke mana tuan-tuan, sampai rumah kita, jangan takut. Ya, orang pergi Mekah dah tahu pengalaman tu kan. Dulu kita kena jenjeng sendiri, punya berat. Kadang-kadang impos saja, sampai saja dah tunggu kat depan hotel dah. Kurma siapa nak post? Betul tak? Orang cerdik dia post. Dia tak buat jenjeng sendiri. Ni kita nak jenjeng sendiri. Kumpul lah bank tu banyak-banyak. Macam dia boleh pikul duit tu buat balik. Tapi orang cerdik, dia post. Ya, cukup bulan je masuk akaun masjid, bayar bil api. Cukup bulan saja masuk tapis negeri. Bayar hilang budak-budak. Contoh. Ya. Maknanya dia telah post. Adakah hilang? Tak hilang. Dia tunggu dalam kubur esok . Kubur tu gelap tuan-tuan. Ya, kubur tu sempit. Kubur tu panas. Sedekah inilah yang akan menyejukkan kubur kita, menerangkan kubur kita, melapangkan kubur kita. Ya, sebab itu bila masuk Ramadan, ya, Nabi memperbanyakkan sedekah. Nabi sedekah setiap hari, bukan bulan Ramadan saja. Ini bulan Ramadan, bulan sedekah. Ramadan bukan bulan sedekah. Ramadan bukan bulan baca Quran. Ya. Bulan sedekah, bulan-bulan 11 bulan tu kata Ustaz Izhar Idrus. Ya, bulan sedekah, bulan 11 bulan tu. Bulan baca Quran 11 bulan tu. Bukan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan apa? Pertingkatkan sedekah. Boleh faham? Bukan bulan sedekah, bulan menggandakan sedekah. Bulan menggandakan baca Quran. Bulan menggandakan ibadah. Bulan Ramadan ni. Ya, kita tidak. Ramadan ya bulan sedekahnya, 11 bulan tunggu je nanti tidak sedekah bulan Ramadan. Dia jadikan Ramadan ni bulan sedekah. Eloklah, ya, tapi tidak mendapati yang sebenar seperti mana Nabi buat. Nabi bila masuk Ramadan ajwadul bil khair. Nabi ini sangat boros, sangat dermawan, bagaikan angin, ya, rihal mursala, angin yang bertiup kencang gitu. Ya. Memang sedap. Jadi setakat ni lah rasanya. Ya. Habis dah hadis tadi. 3 dah. Kita buat khulasah. Jadi anak Adam ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sibuk mengumpul harta, maka berbangga-bangga dia dengan harta masing-masing. Ini harta aku, ni saham aku, ni bini aku. Pakat dia berbangga. Nabi kata, apa yang kamu dapat? Ni penat-penat siang malam merah mata-mata, melainkan 3 je kamu punya. Pertama, yang kamu makan tadi sampai habis. Yang kedua, yang kamu pakai sampai rosak. Yang ketiga, yang kamu sedekahkan. Duit berjuta pun kalau sedekah 1000 tu lah pun kamu, harta kamu. Yang lain tu bukan kamu punya.
Jadi orang cerdik dia sedekah dulu sebelum dia mati. Ya. Kalau tinggal kepada yang dia tinggal tu untuk ahli waris. Kalau anak dia tinggal tu anak soleh tak perlu juga, dia masih ingat kita. Dia wakafnya ya sampai juga. Tapi kalau anak yang ditinggal tu anak mak saleh, anak mak toleh, dia enjoy dengan harta-harta gitu, tenganga kita dalam kubur. Aduh, bila nak kirim kat aku sedikit, ya, kau sapu habis harta aku. Duk mengutuk, duk mengut dalam kubur tuan-tuan. Ya, jadi orang cerdik kita kirim dulu. Tinggal kat dia sikit-sikit sudah dah. Ya, yang lain tu kita kirim dulu, nanti ambil kat akhirat. Setakat tu tuan-tuan, mudah-mudahan sikit sebanyak ini dapat kita kongsi pagi ini menjadi pengajaran iktibar untuk kita dan jadi pegangan dalam kehidupan agar kita tidak dilalaikan dengan kehidupan, ya, agar kita sentiasa duduk dalam mengingati Allah Ta'ala, dan waktu itu kita sentiasa bersedia di saat mana pun kalau Allah ambil nyawa kita, maka kita insya-Allah bila kita duduk dalam keadaan bersedia, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hifzal mursalin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.